ceritakan sedikit tajuk kita pada malam ni, iaitu spekulasi taper tantrum. Apakah reaksi pasaran global? Okay, so kita akan go through sedikit point yang kita akan tak banyak pun slide saya malam ni, tapi mungkin explanation tu mungkin memakan masa lagi-lagi kepada mereka yang tidak pernah ada ada exposure ataupun ada pendedahan terhadap ekonomi. Saya tahu rakan-rakan yang saya di luar sana, engineer, doktor, science stream, semua banyak cuba ataupun melibatkan diri dalam pasaran saham global, pasaran kripto, tapi mungkin ilmu itu tidak lengkap di dada ataupun tidak tahu mana nak cari ataupun tidak tahu sumber mana yang nak dipergi. Okay, InsyaAllah kami daripada tim saham, ini pun session free je, tak ada bayar-bayar tuan. So kalau nak dengar daripada session kami yang lebih lanjut pun, silalah nonton ni session kami setiap malam pukul 8.30 sampai 9.30. Okay, right, kita akan mulakan. Okay, sebelum itu kita kena juga faham, okay, apakah yang ada dalam di ekonomi. Kalau kita tak dapat nak faham the basics ataupun perkara-perkara asas dalam ekonomi itu, maka kita tidak akan dapat faham apakah the concept of taper tantrum tu sendiri. Okay, so kita kena fahamkan dulu. Okay, kita ni adalah gambar rajah how the economy actually works. So in terms of the introduction, okay, kita tahu memang the economy consists of these three items and nothing else, okay, which is the government, business dan juga household. Household tu adalah kita lah sebagai pengguna, sebagai pembeli, okay, dan mungkin kita juga boleh jadi business, kita juga menjual dan membeli, okay. So itu kita nampak dia punya flow. Okay, kita sebagai household, kita adalah yang golongan yang bekerja, kita membayar cukai, okay, dan bentuk SST ke, kalau yang golongan yang berada mungkin membayar cukai PCB kepada government, okay. Dan kita juga memberikan keuntungan ataupun membeli barang-barangan makanan daripada bisnes-bisnes, dan bisnes juga supplykan barang-barang kepada kita, okay. It goes both ways, okay, dua hala, okay. Dan bisnes juga ada dia punya cukai dan dibayar kepada government, dan government juga memberi bantuan kepada bisnes. So dari segi macam-macam bantuan kita dah nampak kan, daripada PKP 1.0 sampai lockdown 1.0 ataupun PKP 3.1. Okay, dan government juga kepada kita itu memberi daripada cukai yang dibayar oleh golongan yang berada ni, adalah datangkan dari segi kita punya servis medical, okay, government hospital, okay, bayar gaji pekerja, staff-staff awam, okay. So that is part of the economy. Okay, tapi sebelum tu kita nak kena faham juga, okay, that the economy is always driven by transaction of buyers and sellers in various market. So bukan sekadar dalam kita punya pasaran bursa, tetapi dekat dalam the whole economy kita adalah dan menginvolve transaksi trade, iaitu ijab dan kabul semua tu lah. Okay, so kita kena fahamkan dulu that transaction tu ada di mana-mana. Okay, so government collect tax and spend, okay, yang kita ada juga jadi adalah antara yang selain yang kita nak kena fahami dalam the economy ni, ada satu lagi selain daripada government yang daripada tepi yang akan juga control the economy ni, which is the central bank. Kalau dekat Malaysia kita ada Bank Negara Malaysia dan juga yang mengawal selia kewangan kerajaan, okay. Right, so tu ada dua separate party. Tapi dekat US ada dia punya Federal Reserve sebagai independent body, dan juga government yang buat policy, okay. So central bank control duit dan juga ni lah kredit, which is interest rate. So kalau kita tengok OPR daripada the Federal Reserve yang sekarang around 0.05%, dekat Malaysia kita ada dalam 1.75%, dan masih lagi belum ada decision untuk untuk mengurangkan atau menambahkan. So far kita dah kekalkan untuk dalam pada 2 terma, iaitu dalam 2 bulan sekali silap. So kita akan tunggu the next decision of OPR, sama ada diorang akan maintain juga ataupun tidak. Okay, kita tahu dalam ekonomi ni bukan sekadar duit sahaja yang menjalankan ekonomi, tetapi kita ada juga kredit. So kredit ni adalah yang bukan nak kata teori konspirasi ke apa, tetapi itulah ada dalam ekonomi kita sendiri, balik pun di US, di Europe,
juga di Malaysia. Okay, tanpa disebabkan duit fiat yang menggantikan emas dinar dengan pada zaman lama kita dulu tu, disebabkan duit tu dah menggantikan dia, maka principle of credit tu pun datang dengan sendirinya sekali. Okay, it comes with both lah. So disebabkan teori ni duit dengan kredit tu wujud pada macam hand in hand. So macam mana kita kontrol penggunaan kredit tu adalah berdasarkan kita punya ilmu sendiri. Okay, kita ada duit tetapi kredit tu juga yang membantu kita menjalankan aktiviti ekonomi. Okay, so kita tahu right, kita ada this particular cycle yang boleh katakan sebagai satu benda yang agak vicious ataupun tapi dia juga adalah continuous. Sama ada kita pandai take advantage of the cycle ataupun tidak, itu adalah berdasarkan kepada kita punya ilmu. Tapi ilmu itu jarang-jarang diajar di sekolah, tuan-tuan dan puan-puan. So kalau kau ambil ekonomi ataupun belajar finance, dan mungkin ada pendarahan pada ini. Kalau tidak, sekarang pun mungkin jumpa okay, tuan boleh tahu kesan peniti money. Ya, kita akan go through this particular basic economy ni untuk fahami the taper tantrum to itself. Okay. Alright. Dan kita tahu juga ada juga short term debt cycle yang itulah central bank yang control. Okay, dan kita akan go through sikit konsep deleveraging. Okay, iaitu cutting spending, okay, debt default ataupun redistribution from wealthy dan juga printing money tu. Okay, dan ni juga adalah memang part of the economic cycle yang kita nampak kita dah lalui fasa-fasa zaman kegemilangan sesebuah country tu. Kita nampak siapa-siapa yang dah involve dalam KSCI kan, selepas apa yang terjadi pada 1997-98, okay, KSCI naik daripada bawah 3 angka kepada 4 angka dan teruskan pendakian sehingga ke 1700 ke 1800 kan, dan kemudian dia jatuh semula. Okay, semua tu adalah the basics of the economy cycle yang kita boleh katakan sebagai daripada kita bawah from the point in depths of recession dalam 1978 sampai ke pada expansionary, dan sampai kita punya ada mature market tu dan kerja jatuh dan kembali kepada recession. Tapi kita tahu juga dalam sejarah in the 1930s kita juga ada the history of depression. Okay, okay. So kalau kita nak fahamkan, boleh tak kita saya buat lukis-lukis sikit ya Tuan Nazif, so that kita dapat fahamkan macam mana the flow tu. Saya tunjuk sikit. Jadi insyaAllah saya tidak akan cuba untuk menjelaskan banyak-banyak dalam bentuk words, tapi mungkin cuba cuba laymankan term supaya tuan-tuan dan puan-puan ataupun audience boleh memahami apakah yang how does the economy actually works. Okay, ni for non-finance right? Kita tunggu Tuan Nazif bukakan iPad untuk lukis. Okay, sementara tu kongsi-kongsikan kepada rakan-rakan tuan-tuan dan puan. Okay, sebelum kita memahami taper tantrum tu sendiri, kita perlu memahami the basics of apa yang ada dalam ekonomi kita. Okay, ni bukan sekadar ekonomi kita di Malaysia, tapi the economy the whole world, which is how is the finance is being run around. Okay, dalam bentuk basic lah, saya tak akan menjelaskan terlalu detail, tak brain freeze pula semua orang kan. Okay. Ya betul. Ni juga adalah approach saya yang agak lain sikit. Okay. Dah ready Okay. Okay. Kita mulakan. Okay, kita tahu kita ada banks. Betul tak ni? Kena tekan dulu. Okay. So kita tahu kita ada government. Kita juga ada banks, which is BNM. Okay. Kita tahu government punya function adalah untuk kutip cukai dan juga spend untuk the economy. Okay, melalui Keynesian theory. Kita tahu kita collect cukai dan juga spend kita sebagai rakyat dan juga business. Dan kita yang akan supply sama sendiri. Tapi
Dua yang kat atas ni, which is government dengan bank negara ataupun the central bank. Kalau kita nak ambil the first source of the economic yang ada dekat dalam dunia, which is the United States, okay. The tax, kita collect tax daripada this particular groups, okay. Dan government juga akan spend balik kepada rakyat dan juga bisnes lah, okay. Tapi kita juga ada bank negara yang juga control interest rates yang akan memberi peluang kepada bisnes dan juga dan juga kita lah sebagai rakyat untuk untuk membuat loan, which is mengambil fasiliti kredit. Kalau kita tahu, kalau kita nak buat loan kereta kan, kita perlukan ada kredit rekod tu. Kalau tak, kita tak ada sitos rekod tu. Lagi-lagi kalau nak buat rumah kan, nak beli rumah kita perlu ada that history of pembayaran yang rekod bersih dengan bank, so that dia senang nak bagi approve kita punya application of loan tu sendiri, okay. Dan itu pun adalah benda sangat penting. Terus benda yang paling simple yang kita boleh buat dengan bank adalah normally through payment of credit card, which is kita spend and bayar balik, ataupun dengan hire purchase lah, which is kereta. Kereta. Macam tu. So hire purchase dengan credit card yang akan memberi kita sort of credit score yang biasa kita nampak dengan Citos, dengan Sikris tu kan. So itu yang akan memberi kita score tu, dan kita akan mudah untuk membuat loan rumah nanti. Okay. Kalau kita tak ada skor tu, biasanya dia akan susah, dan kemungkinan kita akan dapat rate yang mungkin lebih tinggi daripada biasa disebabkan kita tiada credit score tersebut. Dan itu adalah memang nampak, itulah nama the economy. Bukan nak kata, I tahu kita sebagai Islam juga ada belajar kita punya Islamic economy, which is tak patutnya berasaskan interest. Tapi sekarang ni kita ada Islamic bank pun sekarang memakai konsep profit rate. Profit rate dengan interest rate sangat-sangat berbeza tuan-tuan dan puan-puan. Okay, kita tahu kita ambil loan, okay, kita just fahamkan konsep sikit different Islamic loan dengan interest rate tu, okay. Kita tahu kita the basic concept is always the time value of money. Okay, so apabila kita ambil loan kereta, okay, so kalau kita ambil loan kereta 9 tahun kan, okay, so kita ambil 9 tahun, okay, kita ambil kereta tu dulu dengan 30k, okay. Selepas 9 tahun kemudian, okay, 30k duit bank tu akan dapat balik 30k juga. Tetapi kita tahu inflation tu adalah benar, kenaikan harga tu adalah sentiasa benar. Tetapi ya, dari segi konsep bisnes, adakah wajar kepada bank untuk mendapat balik 30k ketika selepas 9 tahun tersebut? Semestinya tidak, kerana time factor of money tu tersebut. So kenapa dia membuat kiraan ke masa hadapan dan memberikan kita which is the future value, dan dia patah balik ke belakang dan memberikan kita the rate yang kita kena bayar kepada bank. Kerana itu adalah kenapa dipanggil sebagai profit rate, bukan juga interest rate. Kerana bank dengan kita adalah sebuah akad dan transaksi untuk kita membeli dan jual kereta tersebut, which is kereta tersebut adalah bank, tapi dia memberikan kepada kita selama mana kita membayar tanggungan kita tersebut kepada bank tu. So bank akan mendapatkan keuntungan daripada situ, dan kita juga mendapatkan kereta tu lah, okay, which is interest rate, which is memang charge based on the loan tu kepada kita, dan dia orang makan the keuntungan based on that interest tu lah. Okay, memang a bit different kat situ. Okay, dan itu sekadar basic je lah. Okay, kalau nak go kita kena belajar kelas Islamic Finance pula tu. So kita tak nak buat benda tu malam ni. Okay, alright. So macam mana pula relationship bank negara dengan government ni? Okay, so bank negara dengan government ada konsep iaitu bond ataupun which is government bond, yang akan apabila mana bank memberikan duit kepada government untuk diberikan kepada kita, sebab bank yang akan print duit ataupun adjust interest rate tu. So bila mana kita lalui satu fasa
Sekejap eh. Yeah. So, saya pun ada tulis nota sikit tepi. Okay, bila mana apa kita dalam fasa yang government perlukan duit untuk spend kepada public. So itulah datangnya bank negara terpaksa mengurangkan interest rate dan juga print more money. Okay, bila print more money tu perlukah bank negara perlu keluarkan bond kepada government, dan government akan dapat kira macam meminjam daripada bank negara, dan atas some percentage of coupon rate tu lah. So dia akan memberikan then government akan supply duit tu kepada rakyat dalam bentuk bantuan-bantuan JKP semua tu lah. Okay, so tu dia punya relationship. Okay, so memang betul sama macam mana kita nampak dalam gambar kita tadi lah. Okay, cuma masalahnya apabila kita nampak the economy tu go in a certain way macam ni, okay, kita sebagai rakyat, okay, kita ambil dalam perspektif kita dulu, okay. Kita pun akan tahu the most important part yang kita akan first consider is our income, okay. Income, right. Kita akan sentiasa merungut kenapa income kita tak naik semua tu. Then kita juga, kalau income kita naik, kita tahu apa kita nak buat. Kalau income aku naik, aku nak beli macam-macam. Okay, nak beli kereta, kereta terbang kan. Cik. Macam tu lah, kot kereta terbang kan. So kita nak beli rumah besar-besar pula. So kita tahu, bila kita punya income naik, kita punya spending pun akan naik. Betul? Bila spending kita naik, maksudnya ada demand. Demand pun naik. Bila demand tu naik, okay, akan pergi juga kepada bisnes untuk naikkan production. So, apabila jadi macam tu, secara tidak maknanya akan menyebabkan harga barang naik. So, jadi apa? Inflation. So bila government dah memberikan satu bantuan kepada kita, lagi-lagilah pada masa sekarang ni yang kita perlu spend untuk golongan-golongan yang tak berada untuk membantu bisnes-bisnes kecil-kecilan kan. So kita pun mungkin ada juga golongan-golongan yang masih yang berjaya mendapatkan income extra semua tu. So spending tu akan lebih, demand akan ada, dan business production akan tetap ada, dan inflation tu akan juga ada. So bila mana bank negara telah print duit lebih, kan government supply kepada kita dalam bentuk bantuan-bantuan tersebut. Okay. So kebarangkalian inflation tu memang akan berlaku. Okay, itulah dia apa yang terjadi pada kita punya market baru-baru ni, which is bogged down by inflation fears. Commodity pun naik harga secara mendadak, harga aluminium, harga corn, dengan soybean commodity, okay, kita punya FCPO pun naik harga, dan secara tidak sengaja itu juga memberikan kesan kepada bisnes kita, bisnes-bisnes yang ada dalam dunia, untuk ke manakah dia nak turunkan harga, dia nak pushkan harga kos tersebut kepada siapa? Nak tak nak kepada kita sebagai consumer. Bila kita kepada consumer nampak harga tu menaik, so nak tak nak kita akan minta more income. So sama ada kita akan minta more income ataupun kita engage untuk pinjam duit. Melayu lah, Singgih. Itulah datangnya isu Aeon, kredit, installment, macam-macam lah. Sebab kan kita memang lumrah manusia tu akan sentiasa spend tau. So walaupun kita nampak income kita makin naik, dan itu juga akan mendrive secara tidak langsung akan juga menyumbang kepada inflation barang. So kita akan sentiasa akan sentiasa minta lebih. Itulah manusia. So memang apa yang kita ada tu memang tak cukup. So memang kita akan sentiasa minta lebih dan lebih dan lebih dan lebih dan lebih. Sampai mana kita nak minta tu, sampai kita meninggal dunia baru kita minta lebih dah. Itulah lumrah manusia, dan memang sentiasa kita akan, sebab itulah kenapa kita memang susah nak dapat macam mana kita nak spend lebih kalau kita punya income tak naik. So fikirkan dulu bab ni, sebab itu adalah part yang penting. Kenapa kita punya income ni memang bukannya
apa macam tu je nak naik macam dengan printing duit tu. Kalau kita kalau government kalau ke bank terlalu memberikan supply duit yang terlalu banyak, akan ada masalah over inflation pula. So akan ada problem juga kat situ. Okay. Okay. Cuma benda ni adalah daripada sekadar masa short term lah, which is around 5 to 8 years punya tenure. Okay. Dan kita tahu pun kita tengah dalam bentuk recession sekarang. So bila dalam bentuk recession sekarang, kita telah berada di bawah cycle ni. Okay. Maka intervention government juga memang diperlukan untuk boost the economy. Okay. Dan itulah kita datangkan dengan print duit. Okay, low interest rate untuk apa? Untuk memberikan apa? Bila kita dah interest rate rendah, maka kita boleh beli rumah. Okay, buat bisnes. Okay, itulah sikit sebanyak apa? Sorry tulisan saya macam doktor sikit. Tapi if you can follow my presentation, then you can understand apa yang saya cuba explain. Okay, just tengok je. Kalau demand naik, production naik, volume naik, bukan akan ke to lower price ke economies of scale. Ke harga naik just because of demand, not volume. Okay. Ini pun antara another argument yang kita boleh consider juga. Okay, betul tak salah Tuan Badrul Hisham. Betul, memang kebanyakan certain companies akan ada that particular economies of scale. Tetapi untuk dia saja yang akan dapat that particular harga tu. Company-company yang kecil bermasalah juga. So itu kita ada masalah lain pula. So itu dari segi macam mana product cycle tu berjalan. Okay. Contoh kalau saya adalah orang yang pertama yang menjual sambal yang popular tu. Allah. Sambal api nyet lah. So kalau dia adalah pioneer yang menjual sambal nyet tu. So dia juga ada that economy of scale tu. So macam saya nak buat sambal baru ni macam mana? So nak tak nak, saya akan sedikit sebanyak cuba mengambil dia punya market share. Faham tak? Bila kita cuba ambil market share tu, dia pula ada the economies of scale, dia boleh turunkan harga. Kalau macam saya nak turunkan harga macam mana? So saya akan dah beli barang kos tu ada agak mahal pula. So saya tidak ada the economies of scale. So macam mana saya nak buat bisnes? Itu antara problem dia juga. Okay. So nak tak nak, memang boleh turunkan harga, tetapi what kind of business that you want to do bila you tak dapat make profit. So you have to switch to another business, then in the end lower into another business punya market share. Okay. So in terms of the particular recession tadi sekarang, kita dah the phase of print duit to stimulate the economy. So kita dah tengah lalui fasa inflation tu lah. Then sooner or later, bila inflation ni sekarang telah terlalu tinggi untuk di-cope, so kita akan melalui fasa expansion ni, which is kat sini lah. Okay, which is kita akan naik bila ekonomi kita telah berada di puncak. Kat sinilah kita akan jumpa apabila mana interest rate akan dinaikkan. Okay, printing pun dah start which is another form of it is quantitative easing, QE, which is government pun spend dikurangkan lah. So kat sini sekarang dilebihkan. Print money tu adalah another form name of quantitative easing tu juga. So bila dikurang, maaf tuan, nak tanya sebab apa China boleh ada 2 currency dan 1 digital currency, kebaikan digital currency. Wah, terus digital currency ya. Okay, menarik. Tapi itu saya mungkin cuba masukkan dalam rumusan later. Okay, so apabila datangnya quantitative easing ni dikurangkan. Jadi quantitative easing ni juga adalah method yang dibuat oleh bila mana government tu dah dapat duit daripada central bank untuk spend, dia juga membeli apa dikata sebagai bond, okay, ataupun securities. Okay, so untuk menjaga dia punya balance sheet lah, walaupun dia spend, dan dia juga membeli bonds atau another securities daripada business tu, untuk daripada business yang lain, untuk menjaga dia punya rekod sendiri. Okay,
Dan apabila datangnya quantitative easing dikurangkan, maksudnya dia akan kurangkan pembelian bonds dan juga securities ni lah. Dan ini yang dimaksudkan sebagai datangnya tapering process. So bila datangnya this tapering process, maka market pun akan merasakan, alamak, government dah tak nak bantu kita lah. Government dah kurangkan spending dia. Maksudnya siapa yang akan menjaga ekonomi kita? Kita lah pula kan. Sebab kita dah ada dalam fasa expansion, dalam fasa dah keluar daripada recession tersebut. So ini adalah benda yang akan jadi mungkin dalam a few years coming ni lah. Sebab sekarang pun US Federal pun tengah masih dalam discussion untuk discuss macam ni macam kita punya isu kita punya SOP tu lah. Pertimbang untuk mempertimbangkan tapering. Okay. So dia mempertimbangkan untuk mengada syarat untuk mempertimbangkan proses tapering tu. So dia jadi pening, dia jadi tapering pertimbang section. Okay. So dia macam, so kita akan nampak in this particular stage of tapering ni, so kita akan nampak market reaction which is in the form of tapering tantrum tu. Okay, so bila tantrum tu berlaku, maksudnya akan ada volatility dalam market tu lah. So macam kejap naik, kejap turun, tapi tidak menunjukkan kenaikan yang agak signifikan. Okay, so the market pun macam not entirely bullish, which is looking around to consolidate and waiting ataupun tunggu the next decision. Macam tu. Barulah buat tulisan. Aduh hai. Dia macam doktor kan? Ya dok? Macam budak tantrum ke apa ni? Aduh, itulah saya pun selalu kemarah dengan cikgu sebab tulisan saya buruk sangat. So saya memang benci exam tulis. So sekarang bila exam dah computerized, memang saya sangat lega. Sebab dah boleh type je. Okay. So this tu sedikit sebanyak je lah pasal what is happening when the economy is moving like that. So what is coming is the tantrum yang akan beriak dalam market tu sendiri. Okay. Rasanya so sedikit sebanyak kalau saya nak rumuskan bahagian deleveraging. Okay, so sekarang kita ada another concept which is called deleveraging. Okay, kita tahu tadi berlawanan dengan konsep leveraging, which is kita loan untuk spend. Okay, beli rumah, beli kereta, beli perabot, buat interior design macam-macam. Okay, itulah konsep leveraging. Okay, kita nak spend untuk stimulate the economy semua tu. Okay, sekarang kita ada juga konsep dia punya alternative which is deleveraging. Okay, apakah step-step yang ada? Okay, first adalah ni government, kita ambil dalam segi konsep kita sendiri pun boleh pakai, tapi saya akan apply dari segi government lah. Okay, which is first cut spending. Ini adalah proses deleveraging ni adalah untuk, sebabkan leveraging kita tahu kan dia telah membuatkan inflation tu sendiri berlaku. So proses deleveraging ni lah yang akan actually to curb this particular problem. Okay, hence datangnya konsep market equilibrium, iaitu market tu akan sentiasa dibalance kan dengan yang ada deleveraging proses ni. Okay, so first is cut spending lah. So kita tahu zaman kerajaan kita yang lama yang telah membuatkan austerity measures, iaitu dengan negotiate atau membincang semula kontrak-kontrak kerja, labor, suspend HSR semua tu. So tu adalah lebih kepada kita punya cut spending, tapi dia juga telah memberikan satu impact yang agak kurang sikit menyenangkan kepada kita kerana dia telah mengurangkan kerja. Okay, apabila spending tu tidak ada, maka pekerjaan pun akan berkurang disebabkan tiadanya atau disebabkan projek-projek ni terpaksa disuspendkan untuk proses-proses renegotiation semua itulah. Okay, dan antaranya ada juga which is disebabkan ini dia juga menyebabkan bisnes terpaksa turunkan kos. Bila terpaksa turunkan kos, so adalah unfortunately orang yang terpaksa dibuang kerja. Okay, so itu adalah tetapi kita tahu dari segi bantuan government dengan money supply dan juga bantuan, ada juga masih lagi golongan-golongan yang tak dapat kerja ni masih dapat bantuan kerajaan in terms of money supply itulah. So konsep deleveraging ni first is to cut spending lah, tapi
it's up to us ataupun kita sebagai rakyat untuk jaga kita punya money flow supaya kita masih ada lagi saving untuk diri sendiri ya. So tu boleh juga belajar dengan kita punya financial planner dalam TSI itu sendiri. Okay. Dan yang kedua adalah nombor satu. Kedua adalah debt default yang kita lalui sekarang ataupun restructure. Okay, restructure kita tahu sekarang tak silap saya memang bank antaranya bagi moratorium itu sekadar moratorium tu sekadar delay je tuan-tuan puan-puan. Dia bukannya default. Default ni maksudnya kita tak bayar langsung ataupun kita restructure which is extend tahun. Okay, kita tambah. Tak sesuai lah tanda tu. Okay. Tambah tahun mungkin siapa yang ambil loan kereta 5 tahun terpaksa tambah jadi 7, 8 tahun ataupun 9 tahun just untuk kurangkan loan installment tu je. Okay. So which is extend credit dan juga ini adalah akan juga sedikit menyebabkan orang pun macam memang akan confirm takut juga nak spend disebabkan dia terpaksa tambah dia punya loan structure. So dia akan berjaga-jaga dengan duit dia. Okay. So dia pun akan berjaga-jaga dengan spending dia lah. Dan juga then the next one is increase tax. Alamak. Siapa yang kena bayar cukai lebih ni? So in the United States punya program yang saya dah pernah explain sebelum ni, which is Biden punya restructure infrastructure plan tu, dia bercakap tentang increase tax untuk kepada siapa? Kepada yang kaya je lah ataupun business-business yang menguntungkan. Okay. To the wealthy or rich business. Okay. So, golongan-golongan ni lah yang akan memberikan cukai yang lebih kepada government dan government akan memberikan bantuan kepada rakyat. So, ni memang bila cakap pasal deleveraging ni maksudnya dia tidak melibatkan loan langsung tau. So, dia tak kalau dalam leveraging tu kita melibatkan bank sekali kan. So, bila ni adalah dia lebih kepada kita lah sebagai rakyat dan juga sebagai business yang akan actually menjaga the economy. So, that is part of the deleveraging concept tadi tu. Okay. Okay, cumanya masalahnya bila orang kaya kena cukai, then orang kaya pun siapa-siapa yang berbisnes tu mungkin akan a bit discouraged lah untuk buat bisnes yang lebih-lebih. In the end, dia pun macam buat bisnes tempat lain lah sebab aku punya cukai kat Malaysia terlalu tinggi. So, I would like to do my business overseas. Itu pun antara masalah increase tax ni juga. Okay, dan yang last kali adalah which is intervention daripada central bank. Okay, itu print duit lah. Okay. So disebabkan dia print duit ni, okay, government terpaksa dapatkan duit daripada central bank tersebut. Okay, dan dia juga telah menambahkan dia punya budget deficit. So kita tahu Tengku Zafrul pernah bercakap tentang kita punya budget deficit yang telah dinaikkan sebanyak 55%. Tapi kita tak tahu apakah perancangan kita punya Ministry of Finance selepas ini sama ada dia akan increase lagi ataupun tidak. Kita sama-sama menunggu. Okay. So cumanya itulah dia government akan start membeli bonds lah dengan financial assets. Okay. So tu adalah empat konsep deleveraging tu. Okay. So dia memang it is to handle inflationary punya problem. Tu sama ada problem tu akan diselesaikan dalam masa yang terdekat ni. Tu sama-sama kita akan tunggu. Okay. So tapering daripada Feds tu macam mana? So dia akan kurangkan pembelian bonds je lah. So mungkin sekarang dia spend 120 billion untuk beli. Ni memang this quantitative easing ni dia orang akan spend setiap bulan tau. So kemungkinan dia akan kurangkan jadi 70 ke apa. So dia adalah konsep tapering tu. Okay, bukan yang maksud dia akan tidak spend langsung, tapi
dia memang spend tapi yang sekadar yang kurang. Cuma market dia lebih-lebih. Tu konsep dia. Okay. So memang then datanglah konsepnya apa dia akan naikkan interest rate lepas tu, dan kita nampak akan adanya kita punya expansionary market cycle ataupun economic cycle tu sendiri. Dan insyaAllah bila dia buat dia punya bila progress speculation atau benda ni berjalan langsung, bila ada positive outlook, so kita akan nampak market tu sendiri akan react dulu. Lepas tu baru the data dalam kita punya ekonomi tu akan datang dari in the form of GDP, consumer spending, okay, unemployment rate dan sebagainya. Okay. Okay. So, okay ke tak okay ni? Allahu Akbar. Banyak pula prosesnya. Sekejap. So, saya nak rumuskan balik dalam slide dia boleh Tuan Nasi? Market accumulate. Okay. Boleh. Sebab sekarang kita masih lagi in the middle of the year kan. So, kebiasaannya kita tahu the middle of the year, tahun-tahun pertengahan ni memang kita tahu market tidak akan berada dalam keadaan yang in the spending mood lah, sebab kita pun masih lagi dalam proses the vaccination plan semua tu kan. Then kebanyakan country memang dah step up dia punya vaccination program sampai ada bus yang drive through. Okay, kita insyaAllah Malaysia pun akan buat benda yang sama. It is about who's doing what and we are to copy. Okay, bukannya it is not a race game tuan-tuan dan puan-puan. Bukannya race siapa yang vaccinate dulu. Tidak ada tuan-tuan. It is a matter of sama ada kita akan dapat ke tidak vaccination program tu. So kita tahu the countries around around the region yang akan buat program ni, dan kita pun governments which is a G2G punya program, dia akan berbincang sama mereka, dan they pun akan cuba untuk copy the movements by the other countries. Sama ada mampu atau tidak, itu adalah persoalan yang kita masih tertunggu-tunggulah. Okay, kerana kita tahu bukannya bank tu tidak menguntungkan, dia pun sebenarnya tidaklah rugi sangat, cumanya rugi dari segi masa, sebab dia tak dapat dia terpaksa bawakan dia punya profit tu ke depan bila kita buat restructuring tu. Okay, mungkin ada tuan-tuan yang buat debt consolidation juga, so tu pun adalah benda yang sama, yang bank memang takkan cuba untuk kurangkan dia punya profit tu. Macam you have a business, you have your own business, macam kawan you cakap this is your loyal customer tapi dia tak mampu nak bayar, so you extend dia punya credit term, so you akan dapat duit tu tapi lambat. So bila dia dapat duit tu lambat, tapi dia akan hilang lah, sebab what is 30k now and 30k in the next 6 years to me? Is it worth it the same? Memang tak lah kan. So itu adalah masalahnya. Okay, right. So just to understand a little bit, okay, quantitative easing yang saya masukkan tadi, central bank purchase long-term securities which encourage investment, sebab bila dia orang spend. So tu yang kita nampak bond yield pun dah start to drop juga baru-baru ni. Okay, so adds new money into the economy, serve lowest interest rate. Okay, so bring yang expands dia punya balance sheet. Okay, so tu adalah what has been made by the Feds back in June 2020, bila mana dia nak spur the market, the United States market yang kita nampak naik very sharply selepas yang jatuh COVID tu. Situ adalah this part of it because of quantitative easing yang dibuat oleh the Federals. Okay, bila the Federals buat, kita pun follow, kita pun kurangkan interest rate, government kita pun spend, government kita pun buat quantitative easing. It is the same thing. Okay, that is how the economy works. Sebab tu saya start dengan the basics. Okay, then the taper tantrum adalah Federal kurangkan the quantitative easing itself. Okay, and reducing pace of the purchase. Okay, and it is a plan to curb the inflation. Okay, disebabkan kita mudah dapat duit. Bila kita mudah dapat ni, memang lumrah manusia kita akan spend. Kita tak akan puas dengan duit kita ada. Okay, itu adalah reality dia. Okay, so sebenarnya dalam the economic structure yang kita ada ni, kita tidak akan dapat bila mana you eliminate the debt part of the economy, which is the credit part, kita spend dengan duit kita sendiri. And little that you know, for your information, the market itself, it can be said that only 10% is actually cash. 90% of the economy, ataupun I could be wrong, it could be lower, tapi the imbalance of the market itself tu, which is duit tu ada banyak ni je, tapi hutang yang ada dekat dalam dunia tu, which is lebih daripada segenggam tangan.
So it is not surprising apabila government sebenarnya sentiasa dalam berhutang. Janganlah terlalu terkejut apabila government punya hutang tu terlalu banyak. Kerana mereka memang akan terpaksa berhutang. Okay, mana-mana government in the world pun memang akan terpaksa berhutang dan hutang-hutang tu akan naik dan it is a benchmark of who has the most hutang je. Macam you can say even in the last GFC pun United States actually spent 2 trillions and ini pun dia orang dah nak buat up to 6 trillion sebenarnya to pump money into the stimulus program. Dan kita pula dalam Malaysia pun kita pun dah lalui GFC 2008 juga pun buat benda sama, which is print duit lebih lagi. Siap dia buat duit baru lagi kan. Dia nampak kan. So benda yang sama kita akan expect daripada government, cumanya sama ada Tengku Zafrul willing to step up the budget deficit sekarang yang 55% tu kepada I don't know 60% or 70% tu, kita benda yang mungkin kita akan tertunggu-tunggulah. Okay, kerana apa, memang kita tahu progress the government sekarang ni kita which is relying on the funds yang ada dalam yang the sovereign funds yang ada dalam EPF, dalam KUAP, dalam asking banks to provide loans, tapi bank masih ada that coffers untuk actually naikkan so that dia orang boleh print duit untuk supply kepada kita. Okay, sama ada dia orang nak buat tidak, itu yang kita mungkin tertunggu-tunggulah. Okay, right. So panjang lebar saya jelaskan. Mungkin ada satu isu tadi nak nampak ya, QE ni penyampaian. Ya, betul. Quantitative easing lah yang menyebabkan jadi automatic rally kepada the whole market yang ada dalam dunia sekarang ni. Okay. Dan apabila benda tu dikurangkan, so itu adalah yang kita nampak sebagai market berada di dalam all time high, ataupun kita memang market ST memang sentiasa all time high je, tapi dia macam maintain at a slower growth pace. Dia naik tapi dia tak naik banyak sangat. Kita pula naik tetapi tak masih berada dalam paras resistance yang lama. So tidak lagi naik kepada yang sebelum zaman kerajaan yang lama. So bab kerajaan tu saya tak nak masuk campur lah. Okay. Tanya sebab apa China boleh ada dua currency, digital currency, kebaikan digital currency. Okay. Untuk this top up session just sekadar sharing lah. When you have another form of currency, the first part to consider by the country itself is about managing the usage of that currency. Itu kenapanya, and it's actually a bit conflicting dengan what is the usage of the digital currency itself. Just the crypto itself was actually made to be decentralized, not controlled by anyone, just peer to peer. Then you can see dia punya blockchain tu yang akan record siapa yang buat transaction tu, and it's a bit different from the centralized economy yang kita ada sekarang. Okay, which is the bank themselves. So sama ada penerimaan bank kepada digital currency tu, itulah sekarang yang hangat diperkatakan sama ada mereka nak menerima ataupun macam mana dia orang nak integrate digital currency ni dalam transaction seharian. Apa-apa pun masih lagi disandarkan kepada monetary value, disebabkan at the end of the day you have to liquidate that digital currency to have the monetary value. So whether the digital currency tu can be transacted at a particular price and level, so it is not as easy as as simple as that lah. So kita tahu kalau mungkin even the inflation tu pun mungkin akan disebabkan oleh pressure daripada kita punya peer to peer lah. So it's not about government anymore. When you say about the cryptocurrency itself, it's only about the demand and supply between the buyers and sellers yang ada dalam tu sahaja. It is not controlled by any memang sekarang pun disebabkan proses of integration into the banking system yang kita nampak Ripple masih lagi fighting into the court case sama dia masih dikategorikan sebagai digital asset ataupun tidak kan. So disebabkan benda-benda macam tu dia yang akan memberikan market speculation tu sama ada should I collect my digital asset currency more sekarang ataupun should I let go and wait until the low side first. Itu that uncertainty. So some long term investor can say my aim is 10 years, so I would like to hold. So sama juga the current economy kita ada sekarang ni, if you are a long term investor, if you want to hold, currently in the recession period is the best time to actually buy ataupun invest and and cash out in the next 5 to 10 years later. Okay, in the
in the economic term they will call it as the lost decade. So macam bila 10 years datang the next punya world crisis, you actually have saved up the 10 years of money yang you akan spend in that particular crisis year. So mengikut surah Nabi Yusuf pun memang ada kan, 7 tahun kemarau, 7 tahun subur tu kan. So itulah prinsip asas yang telah diajarkan sebenarnya kepada kita dalam Al-Quran sendiri, sama ada kita sedar atau tidak sedar je. Okay. Quantitative easing ni akan pakai during market recession sahaja ataupun pakai dekat mana-mana stage? It is more towards a recession. Sebab apabilanya disebabkan learning back from the history of 1929 ataupun 1930s punya the Great Depression tu, it is how the Keynesian theory datang into practice pun, which is government yang kena stimulate the market. Jadi sebelum ni government tak payahlah spend market, biar dia market tu free and easy, macam between us je lah. So I control your price, you control my price, so we are doing adjust our price, and then the other player akan terpaksa accept. Okay, jangan terpaksa accept apa-apa pun harga-harga barang tu. Okay, and then the day benda ni akan actually create the bubble of that inflation itself tu. Habis bila government tak control the prices, then siapa lagi? So kita terpaksa lah menghadap harga yang tinggi-tinggi tu. So bila dia jatuh kat bawah, bila dah terlalu tinggi and the market crash, okay, siapa yang nak selamatkan the economy? Okay, duit tu nak datang pada mana? Siapa? So we as consumer, kita mana boleh print duit? Kita tak ada that capacity. Kita tak ada we are not the banks yang control interest rate tu. So that is the process of that quantitative easing tu datang, is actually to boost the market, which is to boost the economy, to boost our life. So our kehidupan seharian kita pun sebenarnya memang sangat-sangat affected by the governments and the banks punya policy. So that is why quantitative easing tu, which is an involvement from the government and the central bank hand in hand together untuk stimulate the market untuk naikkan balik kepada paras yang elok sebelum ni, dan juga mungkin ke arah yang lebih ke hadapan. Sebab kita tahu harga nasi lemak sekarang tidak akanlah sampai ke harga 80 sen baik semula, which is nearly impossible, tuan-tuan dan puan. Okay, memang sekarang harga nasi lemak pun kita akan nampak sampai dah 2-3 ringgit tu pun kita akan jadi normal lah harga nasi lemak 2 ringgit. Okay, nasi lemak telur SIM card kan RM2. Okay kan. Dulu nak nampak nasi lemak 80 sen tu, wow. So adakah kita akan dapat balik nasi lemak 80 sen tu? Definitely tidak. Okay, alright. Menjawab soalan-soalan malam ni. Ada lagi tak soalan daripada any questions from the floor? Right. Rasanya bantuan PKP bantuan PKP pun dah start sekarang Okay. So kita pun nak menantikan update daripada kita punya Perdana Menteri, so that kita nak tahu apa juga reaksi market pada hari esok. Okay, kita tahu market pun jatuh banyak pada hari ni. Okay. Okay, nampaknya bila tak ada persoalan so far. Okay, harap-harap session malam ni bermanfaat. Okay. Okay, mohon kalau siapa-siapa yang terlepas balik session ni, boleh juga dengar semula dekat kita punya kami punya YouTube Smart Saham YouTube, dan juga kalau nak update daripada any of our class and our session semua tu, and some of our future Bursa Chit-Chat session, subscribe to our Telegram channel dan juga Facebook page, and then juga our Instagram. Okay, kalau siapa-siapa nak bertanya saya tentang apa isu semasa, bukan asalkan bukan by call memang saya tidak boleh provide benda tu. Okay, feel free to DM me on Instagram, Facebook, okay, dan juga Twitter, okay, ataupun email saya terus. Okay, untuk zaman pandemik sekarang ni, counter mana potensi naik? Counter mana potensi naik? Itu kita kena tunggu Tuan Hafiz Nordin. Kita kena tunggu bantuan PKP dia macam mana untuk kita tahu apakah sektor-sektor yang boleh kita jangkakan. So antara yang kita boleh jangkakan pada masa sekarang ni adalah sektor yang diberi kelonggaran pada PKP pada lockdown 1.0 ni. So itu adalah menjadi kita punya penanda arah sama ada market tu nak react ataupun tidak. Itu kita terpaksa lihat we have to wait and see lah. So kita hanya boleh menjangkakan sahaja. Okay, kena buat homework sikit Tuan Pinodin. Okay,
Right. Tidak apa-apa. Oleh itu, sekian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada next session.